Abang nampak macam mana? Bentuk macam mana kan? Dia tanya suami dia. Dan suami dia kata nampak macam bentuk jiran dia tu lah. Yang perempuan tu kan, orang rumahnya tengah dekat ampai. Diam je macam jemur baju tau. Tak bergerak tak apa. Nampak kelibat berbaju putih ni seolah-olah macam terbang. Terbang dah kemudian masuk ke satu kawasan yang mana kawasan tu banyak pokok-pokok gelap. Masuk dekat pokok tu hilang. Gelarkan dalam tu kakak tu tutup mulut Siti. Kan orang dah cakap jangan buka pintu, tergantung kan. Tiba-tiba ada kepala jengah ke bawah macam tu. Tak lah, tadi ada room service lah dekat luar. Ada satu tangan tau berwarna hitam keluar daripada. Dia nampak muka makhluk ni tadi. Cubalah buka nak tanya daripada arah sana dia. Tiga orang ni berdiri pandang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kita bertemu kembali di dalam satu lagi episod di Sembang Kopi. Bertemankan saya, storyteller kegemaran anda, Hanif Abdul Halim. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel saya ini. Dan yang mana anda semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi ni pun, saya nak ucapkan selamat datang. Saya doakan anda semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan anda semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Di dalam episod kali ini, seperti biasa, seperti dalam video-video saya sebelum ni, kita akan dengarkan beberapa pengalaman seram yang diceritakan oleh para pengirim kita dan pada saya menarik untuk kita dengarkan. Jadi jika anda sudah bersedia, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama. Get your coffee, jom! Aku Story. Baiklah, kita mulakan dengan pengalaman seram kita yang pertama ini. Yang mana kisah ini datangnya daripada pengirim kita yang bernama Kak Ros. Yang mana Kak Ros ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram, penampakan dan juga pengalaman seram misteri yang pernah dialami oleh suaminya ketika berada di rumah. Okey. Kak Ros nyatakan di dalam kiriman ni juga yang mana suami dia bekerja di sektor oil and gas. Jadi bila dah bekerja di sektor yang sebegitu, memang jaranglah pulang ke rumah. Beberapa bulan baru balik rumah. Lepas tu nanti balik semula ke tempat kerja dia kan. Dekat mana, Terengganu ke, dekat Johor ke, saya tak pasti. Dia tak nyatakan pula suami dia bekerja di mana. Okey, cuma Kak Ros nyatakan di dalam kiriman dia ni tinggal di area Sepang, Selangor. Dan dia berasal memang daripada Selangor lah. Walaupun suami dia tak ada, mak ayah si Kak Ros ni memang dekat dengan dia. Jadi mak ayah dia lah yang akan selalu tengok-tengokkan Kak Ros ni. Dan Kak Ros ada seorang jiran di sebelah rumahnya, yang mana jiran dia ni ada 5 orang anak. Tapi keluarga ni kurang bernasib baik daripada segi keuangan. Mana keluarga ni agak struggle lah dengan 5 orang anak sekolah. Suami jiran dia ni pula bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dan suami dia ni pun agak sedikit berumur lah, jiran dia ni Dan jiran dia pula yang mana orang rumahnya sebagai suri rumah. Suami saja bekerja. Disebabkan itu, Kak Ros ni, keluarga dia selalu membantu jiran dia daripada segi kewangan. Misalnya kata masuk musim persekolahan kan, banyak benda-benda yang nak kena beli, ada banyak benda yang nak kena bayar, betul tak kan? Siapa yang ada anak sekolah pasti tahulah benda ni. Jadi Kak Ros ni lah yang akan belikan beg-beg sekolah untuk anak jiran dia ni. Sebab Kak Ros ni belum ada anak lagi tau. Belum dikurniakan seorang pun cahaya mata. Mana dia orang kata berkelebihan daripada segi kewangan. Rezeki kewangan memang tak ada masalah, tapi rezeki anak je masih belum ada lagi. Disebabkan itulah anak-anak jiran dia ni memang rapat dengan dia, Kak Ros ni. Kadang-kadang kalau Kak Ros ni masak tengah hari kan, anak-anak dia ni balik daripada sekolah, singgah rumah Kak Ros, makan rumah dia. Malam pun kadang-kadang Kak Ros ajak. Waktu
suami jiran dia ni tak ada kat rumah, ajak semua satu keluarga datang makan. Dan kalau suami dia pula balik daripada tempat kerja kan, balik mana ada dekat rumah lah, dia orang akan bawa keluarga jiran dia ni untuk pergi makan dekat luar. Macam tu. Sebegitu akrab lah dia dengan jiran dia ni. Okey. Kisah seram ini berlaku pada satu malam. Yang mana pada waktu itu suami dia baru saja pulang daripada tempat kerja. Yang mana sampai rumah lebih kurang dalam pukul 7 lebih malam. Maknanya dah masuk maghrib macam itulah, suami dia baru sampai rumah. Dan jiran dia ni pula, jiran dia satu keluarga telah pun pulang ke kampung. Kesemuanya pulang ke kampung pada pukul 4 lebih petang macam tu. Okey, yang mana rumah jiran dia ni tak ada orang Okey, suami dia pun balik daripada tempat kerja ni sampai dalam pukul 7, masuk dalam rumah, mandi-mandi, berehat sikit kan. Dalam pukul 9 lebih macam tu, suami dia keluar rumah. Saya tak pasti suami dia buat apa, dia tak nyatakan dalam kiriman. Cuma dia kata suami dia keluar, adalah dia ada dengar dekat luar suami dia buka pintu kereta apa semua. Mungkin dia mengemas lah kot, dalam kereta ada sampah ke apa dia kutip kan. Dan kemudian terdengar suami dia seperti bercakap dengan seseorang. Yang mana apa yang Kak Ros dengar macam ni. Hai Kak, lewat jemur baju. Dia kata kan. Lepas tu senyap. Tak ada apa-apa perbualan tau. Dan kemudian nampak suami Kak Ros ni masuk daripada pintu utama lah, pintu rumah Kak Ros ni kan. Kak Ros tengah duduk dekat ruang tamu pada waktu tu, dekat atas sofa. Jadi dia pun pandang suami dia. Abang cakap dengan siapa? Dan suami dia kata tak adalah. Mula jiran awak tu jemur baju malam-malam, rumah gelap. Dia kata macam tu. Jemur baju? Setahu saya jiran kita ni semua balik kampung. Dia cakap macam tu. Dan suami Kak Ros terkejut. Mustahil lah saya nampak isteri dia jemur baju tu dekat luar. Abang biar betul cakap macam tu. Iya. Takkan suami dia dengan anak-anak je balik kampung? Kan? Macam mustahil kan? Mestilah Kak Ros ni ikut sebab Kak Ros pula mestilah orang rumah jiran dia ni ikut sekali. Sebab orang rumah jiran dia ni suri rumah, bukannya bekerja pun kan. Jadi tak ada sebab dia nak tinggal. Disebabkan itu suami Kak Ros ni orang kata macam bertelagah antara dia lah dengan Kak Ros ni. Tak, saya nampak memang akak tu tengah jemur baju, dia cakap macam tu. Ya ke, abang pergi tengok, betul ke? Suami dia keluar, suami dia tengok dekat rumah jiran ni, mana berhadapan rumah tu ada tempat jemur baju kan. Dah tak ada dah orang kat situ. Dia kata tak tahu, mungkin dah masuk dalam rumah kot. Abang ni, dia pun ambil telefon. Ni Kak Ros Kak Ros ambil telefon dan kemudian menghubungi jiran dia. Jiran dia sebelah kan, menghubungi jiran dia, dan kemudian jiran dia angkat. Dia pun tanya jiran dia, Kak, saya nak tanya ni, akak tak ikut balik kampung ke? Dia cakap macam tu. Tak adalah, kan akak ikut tadi, akak masuk kereta. Cakap macam tu. Itulah saya pun nampak macam akak masuk kereta. Akak tak tinggal kan? Kak Ros cakap macam tu. Jadi jiran dia kata, kenapa? Tak adalah akak ikut balik kampung. Kenapa ni? Ada apa? Tak ada apalah Kak, saya cuma nak pastikan je. Betul ni Ros? Tak ada apa-apa Tak ada. Okey, dia pun tutup telefon. Bila dia tutup telefon je, suami Kak Ros ni dah terlanai liur. Biar betul. Saya nampak kot. Kan, jiran dia tengah jemur baju. Abang nampak macam mana? Bentuk macam mana kan? Dia tanya suami dia. Dan suami dia kata nampak macam bentuk jiran dia tu lah. Yang perempuan tu kan, orang rumahnya. Tengah dekat ampai. Diam je macam jemur baju tau. Tak bergerak tak apa. Macam tu. Diam je macam tu dekat ampai tu. Jadi Kak Ros cakap, ni pelik lah ni kan. Tapi tak adalah gangguan tu, tak adalah sampai ke dalam rumah dia ke apa, tak adalah. Cuma misteri lah benda tu. Suami dia nampak jiran dia ada dekat luar kan. Tapi sebenarnya kat rumah jiran dia ni pun tak ada. Dan suami dia pun cakap, jiran awak ni jemur baju, rumah gelap. Maknanya rumah dia tak ada orang kan. Jadi apa yang dia nampak dekat ampaian tu? Adakah itu hanyalah mungkin tersalah nampak ke kan? Mungkinlah kita berfikiran positif lah. Tersalah nampak ke, ataupun perasaan ke, ataupun memang betul-betul penampakan yang dialami oleh suami Kak Ros ni. Jadi itulah pengalaman seram yang pada saya agak menarik yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Kak Ros.
Kisah seram kita yang kedua ni pula diceritakan ataupun dialami oleh pengirim kita yang bernama Rashid. Yang mana Rashid ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman penampakan. Pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia berada di sebuah pantai yang terletak di Terengganu. Okey, kisah dia berbunyi begini. Okey, Rashid nyatakan di dalam kiriman yang mana dia ni bekerja di Jabatan Agama Islam yang terletak di Terengganu lah. Dan pernah berlaku satu kejadian yang mana kisah ini sangat-sangat ringkas. Yang mana pernah berlaku satu malam, dia ni dah dapat tahu, orang kata aduan daripada orang-orang setempat yang mana kawasan pantai ini, secara tepatnya dekat mana ataupun bahagian mana dia tak nyatakan dalam kiriman lah. Cuma dia kata pantai di Terengganu. Dia ada dapat satu aduan daripada orang-orang setempat yang mana banyak sangat pelajar-pelajar mungkin universiti lah kot kan, pelajar-pelajar universiti ni duduk dekat tepi-tepi pantai, berdua-duaan macam tu. Jadi untuk mengelakkan perkara-perkara yang tidak diingini berlaku dan mencegahlah maksiat kan, jadi Rashid ni dan juga tim dia telah pun pergi ke kawasan pantai tersebut untuk meninjau betul ke ada aktiviti-aktiviti yang sebegitu. Dan pada malam itu dia pun keluar lebih kurang dalam pukul 11 lebih malam macam tu. Dia pun menaiki van dan ada beberapa buah kereta lagi yang ikut. Kira besar-besaran punya operasi lah ni kan. Dia pun pergi ke kawasan pantai yang ada aduan tu. Sampai-sampai je dia kata memang ada. Dia ada nampak lah beberapa pasangan yang duduk dekat belah sini, dekat tepi air, ada juga yang dekat atas pasir, macam tu. Dan ada juga dekat kerusi-kerusi yang berada di tepi pantai. Dan diorang pergilah approach satu-satu couple ni. Dan apabila ditanya, memang kebanyakannya bukan suami isteri lah, couple kan. Budak-budak muda ni. Jadi ada juga yang ditahan, ada juga yang diberikan orang kata nasihat oleh diorang ni untuk tidaklah berada di kawasan tersebut kan, berduaan macam tu, tak elok. Tak elok orang tengok apa semua kan. Sebab ini penduduk setempat tau yang membuat aduan ni. Jadi lepas dia dah pergi ke satu pasangan, tiba-tiba ternampak ada satu pasangan yang berada agak jauh daripada diorang pada waktu tu. Dan kedudukan diorang ni berada di kawasan yang agak gelap berbanding dengan pasangan yang lain ni. Jadi apabila si Rashid ni nampak, dia pun tunjuk dekat kawan-kawan dia. Kau nampak tak? Sana ada lagi lah, sana lagi. Ada satu lagi couple kan. Jadi yang lain ni semua terus bergerak pergi ke sana. Waktu dalam perjalanan ni, apa yang Rashid nampak, ini jauh dia nampak waktu tu jauh. Dia nampak ada seorang lelaki yang sedang duduk dalam keadaan peluk lutut. Peluk lutut macam tu, tengok ke arah air. Dan sebelah lelaki ni ada seorang perempuan yang sedang berdiri pandang dia orang seolah-olah macam nampak lah. Ada orang datang lah kan, ataupun ada pejabat agama datang ke, macam tu lah. Perempuan ni dalam keadaan macam takut tau, bergerak macam tu. Dan lelaki ni macam buat relax je tau. Rashid ni pun berjalan, semakin dekat, semakin nampak. Semakin nampak kelibat susuk tubuh perempuan ni, tapi seolah-olah macam berambut panjang dan kemudian berpakaian serba putih. Dan apabila diorang dah dekat dengan couple ni, lebih kurang dalam 10 ataupun 20 meter macam tu, nampak kelibat berbaju putih ni seolah-olah macam terbang dah kemudian masuk ke satu kawasan yang mana kawasan tu banyak pokok-pokok gelap. Sup masuk dekat pokok tu, hilang. Dan kemudian diorang pun datang, approach lah lelaki ni, tangan, Assalamualaikum, dia kata. Waalaikumsalam, dia kata. Buat apa sini dek? Dia kata, tak adalah bang, tengok-tengok air je. Ini apa yang dia kongsikan dalam kiriman lah, perbualan dia kan. Tepat ke tidak saya tak pastilah, tapi lebih kurang macam tu. Lelaki ni cakap, tak adalah, saya tengok-tengok air je. Kenapa encik? Dia kata, oh tak adalah, awak seorang je. Daripada tadi saya seorang je. Dia cakap, oh okey, kalau boleh jangan berada di kawasan ni terlalu lewat malam lah. Dia cakap macam tu. Kenapa encik? Bukan apa, kawasan ni adalah ceritanya. Jadi saya tak galakkan awak berada di sini terlalu lama lah. Kalau boleh kejap lagi beredar lah. Dia cakap macam tu. Kenapa? Betul ke cik? Tak apalah, kalau macam tu saya bangun lah. Dia cakap macam tu. Lelaki ni bangun. Dan kemudian dalam perjalanan ni, dia jalan sekali dengan kumpulan ni tau. Dia jalan. Cik Rashid ni, dia terus tanya dekat budak ni. Awak memang daripada tadi seorang ke? Dia cakap macam tu.
Ya, saya seorang. Tapi daripada tadi saya dah rasa macam bulu roma saya macam naik je tau. Macam tak sedar hati je, tak tahu kenapa. Dan bila encik cakap macam tu, terus saya rasa macam, better saya gerak lah, dia cakap macam tu kan. Memang awak seorang tadi? Ya, saya seorang. Kenapa? Dia tanya. Nakkan kepastian kan. Tapi Encik Rashid tak bagi tahu. Dia kata, tak adalah, tak ada apa. Okay. Dan budak dia pun jalan, naik motor dia, start terus jalan. Itu je. Itulah penampakan yang Encik Rashid nampak. Dan kemudian Encik Rashid ada tanya beberapa orang kawan dia, yang mana kawan-kawan dia semua cakap, ada. Dia ada nampak 2 orang. Dan pembantu hilang. Tak tahu pergi mana. Tak ada lah. Kira hilang. Dan Encik Rashid cakap yang dia nampak benda tu terbang. Tapi kawan-kawan dia tak nampak benda tu. Kawan dia hanya nampak kelibat tu seolah-olah macam hilang. Macam tu je. Hilang macam tu je. Dan ada beberapa orang juga dalam grup dia yang menyatakan daripada awal memang lelaki tu seorang je. Lelaki tu seorang je. Maknanya ada yang nampak berdua, ada yang nampak seorang. Wawawalam pastinya benda itu bukan orang kan. Mungkin rezeki Encik Rashid ni lah malam tu nak ternampak pula kan. Tapi apa yang dia nampak tu, pada dia agak macam tersentak lah. Sebab benda tu macam terbang, masuk ke kawasan pokok tu. Benda tu macam satu kain je dia nampak terbang, masuk ke kawasan pokok tu. Mujurlah budak tu tak ada kena penampakan ke apa. Cuma budak tu kata dia dah rasa bulu roma dia macam naik lah. Macam ada sesuatu yang tak kena dekat tempat tu. Dan itulah pengalaman seram ringkas yang diceritakan oleh pengirim kita ni, iaitu Encik Rashid. Kisah seram kita yang ketiga ni pula diceritakan oleh pengirim kita yang bernama Vinod. Yang mana pengirim daripada kisah ini adalah seorang lelaki berbangsa India. Ini adalah kisah-kisah yang jarang saya terima lah, kira rare lah. Kalau daripada rakan-rakan kita yang berbangsa India, berbangsa Cina kan, Chinese. Lepas tu daripada penguatkuasa. Ini antara kisah-kisah yang rare yang bukan selalu lah, jarang saya terima. Okey, yang mana Vinod ni nak berkongsi dengan kita semua satu pengalaman seram penampakan yang dia pernah alami ketika dia baru saja pulang daripada satu tempat ke rumah dia. Kisah dia berbunyi begini. Okey, Vinod ada nyatakan di dalam kiriman yang dia tinggal di area ataupun di kawasan Port Dickson. Bukanlah secara tepatnya tepi pantai, tak. Cuma kawasan rumah dia ni boleh dikatakan di dalam kawasan Port Dickson ni tadi. Okey, setiap malam yang mana usia Vinod ni berusia 26 tahun. Dan dia kebiasaannya akan pergi ke clubbing, kelab malam lah, bersama dengan rakan-rakan dia. Kebiasaannya dia akan pergi satu kereta je. Ada kala 5 orang, ada kala dia orang pergi 4 orang je. Dan apabila dia pergi ke kelab malam ni, kebiasaannya Vinod ni dia memang tak suka minum. Dia nyatakan dalam kiriman dia memang tak suka minum. Kalau dia masuk pun dia just minum air-air yang orang kata tak keras lah, bukan minuman keras lah kan. Jadi tidak memabukkan. Lagi satu, dia orang pergi tu naik kereta. Jadi dia fikir kawan-kawan dia ni semua mabuk. Jadi kalau kawan-kawan dia kalau dia sekali mabuk, siapa yang nak bawa kereta, betul tak? Jadi dia pun ambil keputusan untuk tidak minum. Yang mana dia yang akan drive nanti waktu balik. Sebab nanti bila memandu dalam keadaan mabuk, pastinya membahayakan bukan saja diri sendiri, malah nyawa orang lain. Betul tak? Kan? Jadi pernahlah berlaku satu malam yang mana dia pulang daripada kelab malam ni lebih kurang dalam pukul 5 lebih pagi macam tu. 5 lebih pagi tau. Yang mana dia memandu kenderaan dan kemudian dia pergi ni di kawasan bandar. Jadi kalau dia nak balik ke rumah dia terpaksa melalui beberapa buah pekan. Kira bukan dekat lah jarak antara tempat yang dia pergi ni dengan rumah dia. Dan biasanya di kawasan pekan akan adanya traffic light ataupun lampu isyarat. Betul tak? Kan? Dekat kawasan pekan ni. Jadi pernahlah berlaku yang mana pada waktu tu dia sedang memandu dan disebabkan kawan-kawan dia ni minum, jadi bau tau. Dia kalau orang yang minum ni ada bau yang tak kurang menyenangkan lah. Lagi-lagi kalau duduk dalam kawasan aircon. Ini apa yang dinyatakan bukan saya ada pengalaman. Bukan. Ini dia tulis dalam kiriman. Jadi dia ambil keputusan untuk turunkan semua tingkap
kereta dia. Mana dia bawa kereta menggunakan ataupun dapat angin luar je lah, bukan menggunakan air conditioner yang ada dalam kereta dia. Okay, dia pun bawa sampai ke satu traffic light, yang mana traffic light ni adalah simpang 4, dan kemudian berhadapan dengan dia ada lebih kurang dua buah kereta, itu je. Kiri kanan punya simpang dua-dua tak ada kereta. Yalah, awal pagi kan. Jadi dia kata dia pun berhenti dekat situ dan dia nampak di tepi jalan ni ada seorang perempuan yang dia tak pasti itu Cina ke, Melayu ke, ataupun Indonesia ke, dia tak pasti. Sebab dia tak nampak muka. Yang dia nampak hanyalah baju yang serba merah dan kemudian berpakaian seperti seluar jeans macam tu. Berdiri betul-betul kat tepi jalan. Jadi Vinod ni berhenti sambil-sambil menunggu lampu hijau ni. Kawan-kawan dia ni, kan, yang 3 orang ni, seorang ada di sebelah dia dan 2 orang di belakang dia. Maknanya dia ada 4 orang lah dalam satu kereta waktu tu. Kawan-kawan dia ni tegur-tegur tau. Macam kacau-kacau lah perempuan yang berada di tepi jalan ni. Dia orang pun mabuk, dia orang tak sedar apa yang dia orang buat kan. Kacau-kacau, panggil-panggil, lepas tu bercakap dalam bahasa India lah, macam tegur-tegur kan. Dan Vinod dia kata, "Ush, janganlah kacau orang, kau orang ni." Dia kata macam tu kan. Tapi dalam bahasa India lah. Dia marah-marah kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia macam gelak-gelak, kawan dia kacau lagi. Kawan dia tu mabuk kan, memang mesti tak dengar. Jadi dia pun ambil keputusan, bila dah lampu hijau je, dia pun jalan. Waktu dia jalan, Vinod ni perasan tau, yang mana perempuan ni seolah-olah macam pandang je kereta dia waktu berjalan ni. Waktu dia orang berjalan ni. Okey, Vinod pun tak indah benda tu. Okey, dah lepas lah perempuan tu kan. Dia pun jalan. Selang beberapa waktu di hadapan dia, dia akan nampak lagi satu traffic light. Yang mana dia kata dia akan jumpa 3 traffic light dan kemudian selepas traffic light yang ketiga ni, akan ada simpang masuk ke sebelah kanan untuk masuk ke kawasan rumah dia orang ni lah. Dan dia akan hantar seorang demi seorang balik ke rumah. Yang mana dikatakan bila sampai saja ke traffic light yang kedua ni kan, traffic light pertama dia nampak perempuan tu, traffic light yang kedua, waktu dia dah nak sampai je, dia kata dia nampak di sebelah kiri, betul-betul dekat tempat yang mana tempat dia nampak perempuan ni tadi. Daripada jauh dia dah nampak dah, perempuan yang dia nampak tadi ada lagi dekat depan. Ada lagi dekat depan dia. Menyebabkan Vinod kata, ini perempuan yang sama ke yang lain? Tapi baju sama. Baju sama waktu tu. Okey, tak apalah. Dia pun berhenti. Dia berhenti dan kemudian dia hanya pandang melalui anak mata dia je. Samalah baju dia. Dia cakap macam tu. Sama, memang sama. Bajunya, seluarnya, memang sama. Tapi berambut panjang lah. Perempuan tu tak pakai tudung, tak pakai apa. Dia hanya berambut panjang. Muka dia seolah-olah macam hitam tau. Gelap. Tak nampak. Mata semua tak nampak. Dan kawan-kawan si Vinod ni kacau-kacau lagi. Kawan-kawan Vinod ni panggil lagi. Cakap lagi kan. Kacau-kacau. Dan kemudian Vinod dia kata, ini tak boleh jadi ni. Dia tengok depan tak ada kereta, kiri kanan tak ada kereta. Okey, dia dah berhenti kan. Dia tengok tak ada kereta, dia pun jalan. Dia langgar lah lampu merah tu. Dan dia nyatakan juga dalam kiriman ni, dia mohon maaf lah. Dia telah pun melanggar, orang kata apa, undang-undang kan. Langgar lampu merah. Tapi waktu tu dia kata, untuk mengelakkan kawan dia ni lagi kacau perempuan tu, dia pun jalan terus. Jalan terus. Dan kemudian dalam hati dia dah berdebar tau. Perempuan ni perempuan tadi ni kan. Ini bukan orang ke apa ni, hantu ke apa kan. Dia cakap macam tu. Dia jalan sampai traffic light yang ketiga. Okey, waktu dia nak sampai ke traffic light yang ketiga, dia nampak perempuan yang sama berada di tepi jalan. Tapi kali ni seperti berjalan nak menuju ke arah tengah-tengah jalan. Tengah-tengah jalan. Dan waktu ni dia kata dia memang tak berhenti. Sekali lagi dia langgar lampu merah ni. Tapi waktu dia jalan ni, perempuan tu dah betul-betul berada di sebelah, dekat dengan kereta dia tau. Dan apa yang Vinod nampak, muka benda ni seolah-olah macam hitam terbakar dan kemudian rambutnya panjang. Hitam seolah-olah terbakar. Dia tak nampak mata, dia tak nampak hidung, tak nampak apa. Cuma nampak muka seolah-olah macam terbakar. Terus Vinod tekan pedal minyak dia. Dia laju terus dan kemudian selepas daripada traffic light tu, dia nampak simpang kanan kan untuk masuk ke arah rumah dia. Dia pun hantarlah kawan-kawan dia. Seorang demi seorang hantar. Sampai ke rumah kawan-kawan dia, dia pun berjalan untuk menuju pulang ke rumah. Dia sampai dekat rumah lebih kurang pukul 6.20 macam tu. Ini ditulis. Okey? Dia tulis 6.20 macam tu. Dia berhenti dekat betul-betul dekat depan gate rumah dia. Berhenti dekat gate rumah dia. Dan rumah dia ni dekat kawasan taman ni,
berada betul-betul di lorong paling belakang. Yang mana kalau rumah di bahagian depan rumah akan ada rumah lagi, rumah orang berdepan macam tu kan. Lorong belakang pun sama, berdepan macam tu. Tapi disebabkan lorong dia ni lorong paling belakang, di hadapan rumah dia adalah kawasan tanah lapang yang ditanam pokok-pokok. Ada yang tanam pokok buah, dia kata, lepas tu ada kawasan semak samun. Tak jauh daripada kawasan dia ni, waktu dia keluar daripada kereta, dia kunci je kereta, dia kata dia terpandang pada satu sudut yang mana jauh sikit daripada tempat dia ni. Dia nampak perempuan yang sama sedang berdiri betul-betul dekat tepi sebatang pokok, tengok ke arah dia yang berada di depan rumah pada waktu tu. Dia kata waktu tu dia memang sangat-sangat takut. Pagar rumah dia, mak dia memang dah mangga tau. Kunci lah, kira daripada dalam kan, mangga. Jadi dia nak kena buka, dia ada kunci. Cuma dia kata waktu tu dia tengah takut sangat. Dia pergi ke arah depan pagar, dia panjat pagar tu. Panjat pagar rumah dia ni, panjat masuk ke bahagian dalam dan kemudian buka pintu kayu. Dalam keadaan menggigil lah, dia takut waktu tu kan. Dia pun masuk dan dia kata memang dalam rumah gelap. Semua dah tidur. Dia pun masuk ke dalam bilik, mandi. Terus baring dan kemudian tidur. Keesokan harinya, dia bangun dalam tengah hari macam tu lah. Dan kemudian biasalah dia kena bebel lah kan dengan mak dia. Balik pukul berapa semalam, kenapa keluar sampai lewat-lewat macam tu. Mak dia dah banyak kali tegur lah, jangan pergilah tempat-tempat macam tu kan. Tapi yelah, darah muda tadi, dia tetap juga keluar. Cuma dia kata pengalaman inilah pertama yang dia pernah kena sepanjang dia balik malam ni. Jarang lah, biasanya macam perasaan-perasaan je. Dia kata macam ada benda ikut ke macam tu. Tapi dalam keadaan ni lah, kawan-kawan dia pun mabuk kan. Dia seorang je yang drive. Dan pernah lah sekali tu yang mana dikatakan lepas daripada kejadian ni, dia jumpa balik kawan-kawan dia ni yang ada dalam kereta. Dan kemudian dia cakap, kau ada perasan tak waktu kita berhenti nak balik tu, kau ada kacau seorang perempuan tau. Yang perempuan ni duduk tepi jalan, korang panggil dia apa semua. Tapi kawan-kawan dia cakap, aku tak ingat apa-apa lah. Aku memang tak ingat apa-apa. Malam tu aku kira mabuk lah kan. Dia tak ingat apa-apa. Serius lah. Habis tu kau tak nampak perempuan ke apa? Tak ada. Aku sedar-sedar aku dah sampai rumah lah, dia kata. Dia dah bangun tu pagi dah. Dan pengalaman tu hanyalah Vinod ni seorang je yang kena lah dalam kereta tu. Dan itulah pengalaman seram yang diceritakan berlakunya kepada pengirim kita ni, iaitu Vinod. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Yang mana kisah ini diceritakan ataupun dikongsikan oleh pengirim kita yang bernama Kak Nita. Yang mana Kak Nita ni adalah seorang kenalan saya lah. Yang mana dia ni tinggal tak jauh daripada rumah saya dan dia ni menyaga. Saya pernah lah bertanya dia. Biasalah kan kita buat kisah-kisah seram ni, kita tanyalah pengalaman dia menyaga sampai lewat malam apa semua kan. Tapi dia kongsi dengan saya kisah bukan gangguan ketika dia menyaga, tapi satu pengalaman yang banyak mesej tau saya dapat dalam kisah dia ni, yang berlaku pada diri dia sendiri. Okay? Yang mana kisah dia bermula begini. Kak Nita bagi tahu kisah ni berlaku dalam awal 90-an waktu tu. Dan umur dia pula waktu tu 21 tahun. Okey, yang mana dia kenal dengan suami dia sekarang lah. Yang mana dia kenal dengan suami dia sekarang. Ibu mertua dia memang sangat-sangat, orang kata, rapat dengan dia. Daripada awal dia orang jumpa pun, memang mak mertua dia kira berkenan lah dengan Kak Nita ni. Layan dia baik, apa semua, macam anak angkat lah dia layan pada waktu tu. Dan kemudian dia pun ambil keputusan untuk menerima lah lamaran suami dia ni pada waktu tu. Disebabkan banyak faktor lah. Salah satunya ialah awal 90-an, kahwin umur 21 ni perkara yang biasa, betul tak? Kan? Bukan macam budak-budak sekarang lah. Budak sekarang mungkin lah dia orang dah ada kerjaya dia orang sendiri. Jadi biasanya berkahwin dalam usia 25, 26 tu biasa. Tapi awal 90-an, Kak Nita bagi tahu memang yang kahwin umur 20, 21, 22 ni kira ramai waktu tu. Jadi dia kata okeylah, dia bersetuju. Keluarga lelaki pun baik dengan dia, semua adik-beradiknya kan. Dan suami dia ni pula, adik-beradiknya kebanyakan semua lelaki. Dia dinyatakan berapa orang tapi saya dah tak ingat lah. Saya tak ada buat recording ke apa, tak ada. Dia just daripada mulut ke mulut kan.
Dan dia kata kebanyakannya ataupun kesemuanya adalah lelaki. Jadi dia ada ni lah, atas suami dia ada 2 orang abang tau. Yang ada 2 orang abang, seorang dah berkahwin yang sulung, dan kemudian yang nombor 2 belum kahwin lagi. Dan kemudian barulah suami Kak Nita ni. Abang ipar dia ada 3 orang anak. Yang mana kesemuanya lelaki, dan kemudian tak ada lagi dah, sebab isteri ataupun biras kepada Kak Nita ni, dia ni bersalin Caesar. Jadi Caesar 3 orang je kan, lepas tu dah tutup kilang kan, jadi dah tak ada lagi lah. So dia pun berkahwin, dipendekkan cerita, selepas dia berkahwin, selang beberapa waktu, tak lama pun daripada waktu dia berkahwin tu, dia pregnant, mengandung anak dia yang pertama, yang mana bila lahir je anak dia lelaki. Memang orang kata family dia ni sukalah kan, lagi-lagi mak mentua dia, yelah menantu favourite lah ni, kan, menantu favourite lah kira Kak Nita ni. Layan, jaga Kak Nita ni dalam pantang, berebut dengan mak Kak Nita ni. Tak apalah, biar saya jaga macam tu. Dia jaga betul-betul, memang dia jaga, dia sayang Kak Nita ni. Dan kemudian dia layan Kak Nita ni baik. Kalau Kak Nita ni, contohlah lama tak balik kampung kan, dia akan telefon. Bukan telefon anak dia, dia telefon Kak Nita ni, bila ke nak balik kampung, tak nak balik ke, macam tu. Tapi semuanya berubah apabila Kak Nita ni melahirkan anaknya yang kedua. Yang mana dilahirkan anak dia yang kedua, perempuan. Mak mertua dia punya perangai berubah 360 darjah. 360 darjah. Yang mana layanan terhadap Kak Nita ni, layanan terhadap anak-anak dia, kadang-kadang membuatkan Kak Nita ni marah lah. Dia bagi satu contoh. Anak dia berada di bahagian luar rumah. Okay. Seorang lah anak dia yang lelaki ni kan. Dia kat luar rumah. Masa tu anak dia yang perempuan ni kecil lagi, usia 1 tahun 2 tahun macam tu. Jadi tak boleh nak berjalan kan. Dia main dalam rumah. Dia dengar mak mertua dia marah-marah anak dia yang lelaki ni. Sampai ke Kak Nita keluar daripada rumah, tariklah anak dia yang lelaki ni. Mak soalan, mak ni kenapa mak? Dia cakap macam tu. Dan kemudian ada pernah berlaku pergaduhan besar di antara Kak Nita dan juga emak mertua dia. Sampai ke satu tahap, suami dia balik kampung, Kak Nita ni tak ikut. Korang dapat gambaran dia kan? Dan Kak Nita ni tak ceritalah pergaduhan tu bermula ataupun berlaku macam mana. Saya pun hormat dia lah kan, sebab waktu dia cerita tu dia kata tu hal keluarga dia, jadi dia tak nak kongsikan. Okeylah, tak apa. Dan selepas daripada tu, sampailah satu masa yang mana anak dia yang perempuan ni berusia 5 tahun. Mak mertua dia meninggal dunia. Dan waktu mak mertua dia meninggal pun, dia tak balik kampung. Sampai tahap macam tu lah, dia tak balik kampung. Hanya suami dia je yang balik. Puas suami dia pujuk, jomlah mak dah tak ada ni, jomlah kita balik kan. Tak nak, abang nak balik, abang balik. Dia kata, saya tak nak balik. Sampai tahap macam tu lah dia punya. Mungkin adalah tu kan, pergaduhan yang menyebabkan Kak Nita ni sampai marah tahap yang macam tu. Jadi dia sampai sudah dia fikir lah, kenapalah mak dia ni berperangai sebegitu, berubah daripada sayang dia apa semua. Adakah ada pihak yang memburuk-burukkan dia ke, ataupun ada cerita-cerita buruk yang mak dia dengar daripada orang luar ke. Dia tak tahu, dia keliru kenapa mak mertua dia jadi macam ni. Okey, sampailah waktu malam, yang mana suami dia ni balik kampung lah kan, kebumikan apa semua. Dia ni berada di rumah dengan anak-anak dia tau. 2 orang ni lah. Yang mana yang tidur dengan Kak Nita ni hanya seorang je, anak perempuan dia. Waktu tu saya katakan usianya 5 tahun, tidur satu katil dengan dia. Suami dia tak ada, balik kampung. Anak dia yang sulung tidur kat bilik sendiri. Okey, lebih kurang jam pukul 3 lebih pagi macam tu, Kak Nita terdengar anak dia menangis di sebelah. Jadi bila Kak Nita bangun, Kak Nita tanya, kenapa? Nak apa ni? Kenapa kan? Nak susu. Okey, Kak Nita ni bangun dengan mata berpisat-pisat ni, ataupun mata jencelik-jencelik ni kan. Pergilah buat susu, patah balik, masuk bilik, bagi anak dia susu. Dan kemudian Kak Nita baring sebelah anak dia, popok. Tidurkan anak dia. Anak dia sunguk kan, minum susu kan. Dengarlah suara anak dia minum susu. Kak Nita tidur. Bangun keesokan harinya, awal pagi, dalam jelas subuh kan, sorry. Okey, bangun subuh tu apa semua, dan kemudian suami dia sampai daripada kampung, balik semula lah kan, balik dari semula dalam pukul 10 lebih macam tu, 10 lebih pagi sampai ke rumah. Dan Kak Nita kata dah selesai dah. Awal awak balik, stay lah kat sana dulu beberapa hari kan. Dan suami dia kata, tak, saya tak boleh balik
Macam tu, saya kena balik hari ni. Sebab ada benda yang saya nak cerita dengan awak. Dia cakap macam tu. Ni suami dia cakap Jadi Kak Nita pun kata okey lah, tak apalah. Dia pun sediakan sarapan untuk suami dia apa semua. Suami dia duduk setable dengan dia, satu meja makan, duduk berbual. Adalah topik yang dia bualkan, tapi saya tak boleh kongsikan sekarang. Waktu dia tengah berbual dengan suami dia ni, anak dia yang umur 5 tahun ni, yang perempuan ni datang dan kemudian salam ayah dia kan. Dan apa yang mengejutkan keluar dari mulut anak dia adalah, malam tadi nenek datang sini. Tengok dia lah, dia dengan dengan mak dia kan, waktu tengah tidur. Waktu ni Kak Nita terkejut sebab perbualan antara dia dengan suami dia ada melibatkan arwah mak mertua dia. Terus pandang anak dia. Kak Nita ni lah pandang anak dia, kata, Bila adik nampak? Adik nampak nenek tengok daripada tingkap. Dia cakap macam tu. Kak Nita kata, bila pula? Ni kan adik nampak. Dia cakap macam tu. Adik tengah minum susu. Lepas tu adik nampak dekat tingkap nenek tengok kita. Nenek senyum je tengok kita. Dia cakap macam tu. Berdiri bulu roma Kak Nita waktu tu. Dan kemudian Kak Nita kata, betul ke dik? Dia kata, macam mana rupa nenek? Nenek lah, dia kata. Yang peliknya, Kak Nita ni tinggal rumah kondo tau. Rumah kondo. Dan kemudian tingkat dia waktu tu tingkat 11. Di luar tingkap bilik ni tak ada tempat untuk berdiri pun. Dan kalau kita fikir logik lah, siapa yang nak panjat? Kan? Yang panjat, kalau ada tempat berdiri pun takkan ada orang panjat pula kan? Tingkat 11 tu tinggi kot. Dan waktu tu Kak Nita pandang suami dia pandang. Tahu tak apa perbualan topik antara dia dengan suami dia? Okey. Suami dia cerita macam ni. Ni agak sedih lah Yang mana mak mertua si Kak Nita ni sebenarnya ialah tahun 70-an kan, 80-an. Mak dia ni masih lagi jahil tau. Dan adalah mengamal ilmu yang tak sepatutnya lah, salah. Korang semua pun faham-faham je lah kan, melibatkan jin ni lah. Dan perjanjian antara mak mertua dia dengan jin ni adalah benda tu akan menurun tau. Menurun pergi ke ahli keluarga yang perempuan. Tak kira lah anak ke, cucu ke, macam tu. Jadi bernasib baik mak mertua dia ni kan, ataupun adik-beradik suami dia semuanya lelaki. Dan kemudian bila abang sulung dia kan, abang ipar dia yang sulung ni dapat anak, tiga-tiga lelaki. Dan kemudian tak ada lagi kan, tutup kilang kan. Jadi benda tu tak ada lagi anak perempuan waktu tu. Dan apabila Kak Nita ni melahirkan anak dia yang pertama lelaki, memang mak mertua dia sangat happy lah. Tapi bila dia dapat tahu je yang Kak Nita ni bersalin anak perempuan, itu waktu tu lah dia buat perangai. Sebenarnya dia buat perangai. Ini apa yang ayah kepada suami dia cerita kat suami dia waktu suami dekat kampung ni. Kak Nita tak ada, Kak Nita tak ikut. Apa yang dia cerita, dia buat perangai tu sebab dia nak menantu dia ni tak suka dengan dia dan tak balik kampung. Itu yang dia nak buat. Sebab benda tu akan cari cucu dia yang perempuan ni sebagai penyambung lah dia punya perjanjian tu kan. Jadi dia marah-marah menantu dia. Dia sebenarnya sedih, dia terpaksa buat macam tu sebab dia nak bagi menantu dia tak suka dekat dia, tak balik kampung. Sampai tahap macam tu. Dia tak nak menantu dia tahu yang dia ada ilmu yang salah ke apa ke, tak nak. Dia tak nak menantu dia tak balik sebab tu. Lagi dia sedih. Jadi lebih baik dia buat satu orang kata apa? Satu sebab yang mana menantu dia tak balik. Dan cucu dia mesti tak balik kan? Betul tak? Jadi cucu dia yang perempuan tu tak balik kampung macam itulah. Dan Kak Nita kata waktu mak mentua dia nak meninggal pun susah. Kena panggil ustaz apa semua datang. Dan akhirnya okey lah, selesai je lah. Macam mana dia deal dengan jin tu Kak Nita tak tahulah. Tapi lepas mak mentua dia meninggal tu, malam tu lah anak dia nampak. Konon-konon nenek dia ni datang dekat tingkap. Kisah ni saya dah cerita dekat rumah saya. Rumah saya kata cerita ni tak seram. Dia sedih, menangis dia tadi. Saya cerita kat dia kan, dia menangis. Dia kata sedihnya cerita ni. Sebenarnya di sebalik perangai mak dia tu, sebenarnya bukan mak dia tak suka dengan Kak Nita ni. Tapi dia buat benda tu sebab tu lah. Saya cakap tadi kan, dia tak nak menantu dia balik kampung apa semua. Dan lepas je suami dia cerita semua benda-benda tu,
Petang tu juga orang kemar-kemar baju, orang balik kampung. Balik kampung, pergi ke kubur. Kan, ziarah kubur. Menangis-nangis Kak Nita. Dia kata menyesalnya kenapa aku tak datang. Waktu nak ke bumi tu dia tak dapat tengok mak mentua dia. Sebab yelah dia ingat mak mentua dia tak suka dia kan. Dan tapi dia tak singgah kampung, tak singgah rumah kampung. Dia kata daripada kubur terus balik semula ke rumah dia. Kisah ni sangat-sangat menarik. Waktu saya dengar tu, saya kata, macam tu ke cik? Tu kan. Sebab dia dah pangkat lebih tua daripada saya. Jadi saya panggil dia, betul ke cik macam tu? Yelah. Sedih dia, sebab dia waktu dia cerita kan. Tu pada saya nak kongsi lah kisah dia ni. Sebagai satu pengajaran. Ada pengajaran di sebalik kisah ni kan. Kadang-kadang ada benda tu yang kita nampak dengan mata kasar. Tapi sebenarnya tak seperti itu. Ada sebab di sebaliknya. Sebab tu kita ni digalakkan untuk sentiasa berfikiran positif kan. Apa yang kita nampak tu tak semestinya benda tu yang berlaku. Allah SWT je tahu semua benda-benda tu kan. Kita pun tak tahu. Macam Kak Nita ni lah, dia rasa mak mentua dia tak suka dia kan. Pada mulanya dia ada juga beranggapan yang ataupun dia syak lah kakak ipar dia ada buat sesuatu, ataupun biras dia lah kan, yang isteri kepada abang ipar dia ni ada buat sesuatu ke, buruk-burukkan dia ke. Sebab tiba-tiba mak mentua dia berubah perangai. Rupanya tak. Disebabkan Kak Nita ni melahirkan anak perempuan yang kedua, ataupun bukan kedua lah, anak kedua dia kan, perempuan. Start daripada tu mak mentua dia takut sangat kalau cucu dia. Dia sayang cucu dia, anak Kak Nita ni. Yelah Kak Nita pun dia sayang, apatah lagi cucu dia kan. Dua orang tu. That's why dia buat benda tu untuk protect cucu dia yang perempuan ni. Dan ada juga cerita, Kak Nita ni cakap lah, bapa mertua dia cerita dengan suami dia, yang mana hampir setiap malam mak mertua dia ni akan tengok gambar kan, gambar raya kan. Dulu tak ada telefon, zaman 90-an kan, awal 2000 tak ada telefon boleh simpan gambar, tak ada. Jadi gambar tu dicuci. Gambar tu lah dipegang. Nampak kalau Kak Nita tengok gambar tu, dah macam colour dia tu dah macam dah kembang lah, macam kena air mata mak mentua dia. Setiap kali dia tengok gambar tu dia sedih, dia rindu cucu dia yang perempuan ni, tapi dia tak nak jumpa. Sebab dia takut. Dia tahu dia lah yang buat perjanjian tu kan. Perjanjian tu akan pergi kepada yelah generasi dia yang perempuan. Tapi Kak Nita kata sampai sekarang okey je lah. Anak dia pun dah besar lah kan, dah kerja dah yang perempuan tu. Alhamdulillah lah, tak adalah anak dia ni kena gangguan apa-apa ke, tak ada. Cuma gangguan malam tu je lah yang dia nampak ada orang tengok dia kan, dia ataupun nenek dia kan, tengok dia daripada tingkap itu je. Daripada tu tak ada lagi. Panjang kan kisah dia, boleh buat novel kisah dia. Tapi pada saya kisah ni menarik lah. Dan itulah kisah yang diceritakan oleh pengiring kita ni, iaitu Kak Nita. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Pada pendapat anda semua macam mana? Dalam kesemua kisah yang saya kongsikan dengan anda ni, mana satu kisah yang paling menyeramkan? Anda boleh tinggalkan pendapat anda di ruangan komen dekat bawah. Dan yang mana anda semua yang ada kisah-kisah seram dan sudi berkongsi dengan saya dan juga semua penonton Sembang Kopi, anda bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, yang mana alamat email dan juga link Telegram saya memang dah tinggalkan siap-siap di ruangan description dekat bawah. So, macam mana keadaan korang? Okey, puasa hari yang pertama kan, hari pertama itu adakah yang terminum air? Ada ke? Ke ada yang terlupa termakan ke mi goreng sepinggan? Tak adalah, kurang. Okey, saya doakanlah anda semua yang menonton video saya ini, bulan puasa ini ataupun puasa pada tahun ini berjalan dengan lancar. Semoga kita punya amal semua diterima oleh Allah SWT, dan bulan puasa ini menjadi bulan puasa terbaik lah. Lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Dan kat sini juga saya nak jawab dua persoalan. Ada yang tanya saya melalui DM lah banyak kan, Telegram, ada juga yang tanya di ruangan komen kan. Yang pertamanya ada yang tanya saya, bang kenapa 4 kisah je? Sebelum ni 4 jadi 5, kenapa sekarang ni 4 balik? Okay, sebenarnya kenapa saya buat 4 kisah? Sebab sebelum ni saya ada bagi tahu kan, handphone saya ada masalah. Handphone yang saya tengah rekod ni, dia ada masalah sikit tau, daripada segi kamera apa semua. Jadi bila saya rekod, waktu saya editing,
kalau 5 kisah, lagi banyak video recording tu kan disambung-sambung kan, dia akan jadi berat tau. Handphone saya akan jadi panas, lepas tu makan masa lah waktu saya nak edit tu. Jadi video saya akan 2 minggu, seminggu baru boleh post. Sebab saya tengah edit sampai pukul 1 lebih handphone padam. Alah leceh. So bila saya edit buat 4 kisah, saya boleh edit dengan baik. Semuanya okey. Dan ini sementara lah, sementara. Bukanlah fully saya akan buat 4 kisah. InsyaAllah kalau saya ada rezeki kan, saya dah beli telefon lain, saya akan buat balik 5 kisah dan mungkin akan bertambah lah kisah tu. Okay, sebab kisah-kisah yang dikirimkan pun banyak sebenarnya kan. Mesti ada di antara anda yang kongsi kisah, tapi kenapa si Imam Kopi ni tak buat lagi kisah aku ni? Sebenarnya banyak kisah ni. Jadi saya kena pilih yang mana yang terawal lah untuk ambil kan, untuk saya kongsikan. Dan persoalan yang kedua pula, mesti ada yang tanya, kenapa mana cawan kopi saya ni kan? Betul tak? Dalam video-video sebelum ni semua saya letak cawan kopi. Sebenarnya itulah sebab saya buat video ni pun dalam bulan puasa. Jadi saya bukan buat live, saya rekod kan. Mungkin ada anda yang tengok pada pukul 10 pagi, ada yang tengok pada pukul 12 tengah hari, ada yang tengok petang dah nak buka kan. Tengok balik kerja tu, kan tengok saya minum kopi terliur pula kan. Kita, yelah, semua bukan kerja sama. Ada yang kerja, mungkin kerja-kerja berat ke kan. Duduk rehat sambil-sambil tengok, oh dah lah tengah haus. Tengok pula saya minum air. Alah. Jadi untuk sepanjang bulan puasa ni, video-video saya takkan letak cawan kopi kat sini lah. Sebab saya rekod malam kan. Dan itu sajalah persoalan yang saya nak jawab untuk video kali ni. Dan terima kasih kepada anda semua yang sudi meluangkan masa menonton video saya daripada mula sampailah ke hujung ni. Saya sangat-sangat hargai. Yang mana anda semua yang baru disampai ke channel ni, sekiranya anda suka dengan cara penyampaian saya, anda suka ataupun terhibur dengan kisah-kisah seram yang saya kongsikan dengan anda ni, saya hargai sangat-sangat. Kalau anda dapat bantu saya, bantu channel saya dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya anda tak akan terlepas apa-apa video yang saya akan upload lagi lepas ni. Akan ada banyak lagi kisah seram yang saya akan kongsikan di dalam channel saya ni. Itu sajalah daripada saya. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Thanks for watching. Assalamualaikum. See ya.